Dan yang sedihnya, saya ingat dia ni buat alasan tak nak pergi sekolah, tak ada pet. Sebab macam kita masih ignore, kita ingat macam dia ni buat reka-reka. Dan baru saya tahu punya memang betul lah dia ni orang susah. Yang paling saya terkejut tu bila dia guna sabut kelapa sumbat dalam stokin jadikan pet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam program eksklusif bersama Syaril. Tuan-tuan dan puan-puan, malam ini kita ada seorang tetamu yang sangat istimewa. Saya dah mula follow insan ini dah lama, dan hari ini kita bawakan khas. Nak tahu ceritanya, inilah di sebelah kanan saya adalah Puan Anja Julia Abu Bakar. Seorang wanita berasal daripada Banting, tetapi apa yang dilakukannya membawa beliau hingga ke White House. Wah, daripada Banting ke White House lah istilahnya. Apa yang dibuat di White House tu. Baik, malam ni terima kasih Puan kerana sudi hadir ke program kita. Sama-sama. Terima kasih jemput. Macam mana yang boleh tertarik untuk menghasilkan, dipanggil apa? Tuala wanita guna semula. Tuala wanita guna semula. Macam mana daripada seorang pekerja swasta nak masuk perniagaan, tiba-tiba memilih perniagaan tuala wanita apa tadi? Guna semula. Guna semula. Okay. Tuala wanita guna semula. Macam mana boleh fikir nak buat tu? Dekat office saya cuma seorang dua orang lah yang tahu my dream memang nak jadi usahawan. So satu hari kawan kelik saya Puan Farida, dia kata dekat sebab office kita sebelah dengan office PNB, dah bipak masa tu. Ada Cradle. Dia kata Cradle ada buat talk, jomlah kita pergi dengar. Ambil lah half day cuti, pergi belakang tu. Masa tu arwah CEO Cradle bagi talk. Saya ingat lagi sampai sekarang. Ayat pertama dia cakap, dia kata perkara yang paling kita takut adalah bila kita tak tahu apa kita tak tahu. So saya kata macam menusuk lah ayat dia cakap, ayat pembuka dia tu kan. Dan memang masa tu desire nak buat satu yang baru tu memang ada. Tapi saya kata mungkin betul lah dia cakap, mungkin ada benda yang saya nak buat tapi saya tak tahu kewujudan dia. Dan saya rasa macam bila kita energi kita nak benda satu yang kita tak nampak tu, mungkin itu menyebabkan dia jadi menarik tau. Benda satu-satu datang sehinggalah masa malam tu macam saya masa tengah nak buat apa, saya google banyak guna internet kan, kat rumah tak suka sangat tengok TV, jadi saya google jumpalah saya join satu community forum Yahoo Chat dulu. Yahoo Chat. So somehow saya termasuk dalam satu grup ibu-ibu. Memang macam diorang ni memang hardcore jenis nak kena organik lah. Kalau anak demam takkan cari Panadol tapi macam tu. Tapi ini ibu-ibu semua dekat US. So saya ni silent reader sehinggalah salah seorang ibu tu announce, dia kata dia baru buat satu set pad untuk anak dia yang nak cecah umur 11 tahun. Sebab dia kata kalau ikut family sebab 12 dah period. So saya pun kata buat pad, buat kan. Macam apa maksud buat? Jadi baru saya tahu punya is cloth pad. Jadi saya message dia separate, saya kata nak tahu lebih. So dia pun dengan baiknya dia share lah pattern lah, macam dia kata you boleh google. Rupanya betul, boleh google nampak pattern macam-macam ada dia punya ni. Jadi saya kata mungkin inilah dia yang saya nak. Satu, saya nak memang produk wanita. Sebab produk wanita ni kita jual apa pun boleh jual. Dan benda tu nampak baru, boleh basuh, boleh guna semula. Tapi sebelum ni memang tak terfikir langsung nak buat ni. Jadi bila dah masuk Yahoo Chat tu lah terbuka. Ini So the key tu sebenarnya networking. Kalau saya tak keluar networking, tak berkenal, be it online ataupun offline. Jadi daripada situ tahu. So saya start buat research lah. So it took me about 8-9 months nak research pasal fabric. Tak pernah tahu kan. Dari situ saya jumpa bambu. Dah tahu few fabric yang sesuai. Saya Google search siapa supplier. Which yang sedihnya most supplier dekat China. Tapi dia nak kena jual 1000 kilogram. Kita bukannya hilang besar. Until ada seorang ibu kata cuba beli kat seorang ni, dia memang buat dia memang work at home mom dekat US balik lah, tapi dia jual minimum 1 meter. So okey lah. Jadi first modal saya RM500 RM500. Dah dapat
dapatlah material semua tu. Apa material dia? Fabric lah, Fabric, kain? Bambu masa tu. Bambu Bambu fleece. Okay. Dan dia punya waterproof layer untuk prevent daripada leakage tu. So dapatlah satu set dalam, saya beli tak ingat, tapi RM500 lah saya spend. Ni order daripada US direct ke ni? US direct masa tu. Memang dia dapat pun daripada China, tapi dia beli banyak. Tapi dia boleh jual semiter-semiter. Sebelum kita pergi lebih jauh, Puan, mungkin Puan boleh cerita sikit apa yang dimasukkan dengan tuala wanita guna semula. So tuala wanita guna semula ni adalah tuala wanita yang diperbuat 100% daripada fabric. Yang mana sama macam tuala wanita tradisional, macam mak kita buat dulu kain batik. Cuma kita angkatlah darjat dia. Sebab kita guna fabric yang orang kata selesa. Sebab bila kita nak buat sesuatu benda, kita buat apa benda yang orang suka dan apa yang orang tak suka. Kalau buat tuala wanita, orang tak suka dia bocor. Kalau buat tuala wanita, orang tak suka dia ada stain tinggal. Jadi kita cari fabric yang memang tak hold stain, dia yang senang basuh, yang lembut. Jadi itulah maksudnya, dia boleh dibasuh dan diguna berkali-kali sehingga dia koyak lah. Tetapi produk kita memang ketahanan 5 ke 7 tahun. Jadi bila kita sponsor budak daripada form 1 sampai form 5, dia tak payah beli dah. 7 tahun boleh guna. 5. Dia kalau ikut cara dia macam mana 3 ke 5 tahun. Tapi pasal kita ada customer yang memang 7-8 tahun guna lagi, jadi kita confident lah. Maknanya basuh sidai. Sidai macam biasa. Macam pakaian biasa, pakai balik. Pakai balik, simpan pakai balik. Itu yang dimaksudkan dengan ni pada kaum-kaum kaum-kaum Adam ni mungkin tertanya apa dia. Inilah bendanya yang dibuat oleh Puan Anju. Okey. Kemudian daripada asal yang RM500 tu, masa tu jual pakai apa? Pakai online? Bukan. Datang masalah baru. Saya tak tahu menjahit. Benda sampai. Okey. Kain kena kain. Sampai kena jahit sendiri. Saya tak tahu menjahit. Jadi puaslah saya cari bawa fabric, pergilah kedai-kedai yang buat tailoring ni, semua ketawa sebab kata mana ada orang gila je nak jahit pad. Buat apa susah-susah nak beli. Jadi saya macam frust lah, sehinggalah kawan saya kenalkan dengan seorang kawan. Dia kata, cuba orang ni, kau jumpa suami dia tukang jahit. Kita suami, lelaki lah maksudnya kan. Rupanya suami dia tu baru keluar penjara. Dia kiranya drug addict. Tapi yang best dia tu fashion designer. But because of dadah dia masuk penjara. So dia cuba jumpa dia baru keluar sebulan. Pergilah jumpa. Jadi saya pun explain, dia tak cakap banyak. Dia tengok yang ini, okeylah minggu depan datang. Dia kata, 2 minggu dia kata, bagi dia 2 minggu. Lepas tu tak sampai 2 minggu dia call, saya pergi. Tak sangka dia buat dah cantik. So saya kata, jadi maksudnya pad pertama kita memang didesain oleh lelaki, dijahit oleh lelaki. Bekas banduan. Macam yang duk tengok kat Yahucet lebih kurang lah. Lagi cantik. Dia designer kan. Fashion designer. Jadi memang saya pun macam sayangnya, cantiknya macam tu lah. Tapi mula-mula saya kata nak jual. Kata siapa nak beli. So saya kata, aku test, cari siapa nak test dulu pakai. So saya pun tanyalah view siapa yang ada, masa tu Facebook baru lagi. Jadi saya tanya jugalah siapa yang ada masalah allergic. Sebab kita Google, banyaklah orang tahu kenapa orang berubah ke tuala wanita guna semula, terutama orang yang allergic. So saya tanyalah soalan-soalan macam tu. So adalah view, saya kata saya mencari 7 wanita yang nak mencuba. Jadi ada few respon. Saya kata okeylah, dalam 3 bulan bagi feedback lah. Rupanya aktiviti saya buat tu hari ni dikenal sebagai aktiviti validasi. Kalau tak kita shot sendiri kan, nak jual aja kan. Jadi tak sampai 3 bulan diorang kata, baguslah, bila ada tak lagi nak beli. Rupanya which is good. Dan barulah kali kedua saya keluar modal RM2,000 beli fabric balik. Okey, kita berehat dulu. Kita akan sambung selepas ini.
Baik, kita kembali semula dengan Puan Anja Julia. Tadi first round tadi Puan Anja dah cerita macam mana asalnya dengan bermodalkan RM500 beliau membeli material daripada Amerika Syarikat dan minta salah seorang bekas banduan yang juga fashion designer untuk buat pad guna semula ni versi Malaysia. Dan okey, daripada situ Puan tadi cakap Puan bagi test pada kawan-kawan. Then feedback okey. Feedback bagus. Kemudian, so happy lah. Dan baru saya berani keluarkan lagi besar sikit modal. Dan daripada 2,000 tu dapat dalam 170 keping pad. Maknanya yang 500 tu tak ada bayaran lah, bagi free je so. Bagi free sebab okay. So kira tu korban lah, invest lah. Jadi yang kedua tu yang baru saya berani jual. Jadi officially memang April lah saya buka FB page untuk produk tu. Itu maksudnya dari situlah maksudnya kita, dan masa sama saya pun belajar lah macam mana buat FB page. Weekend saya penuh lah masa tu nak belajar online kan. Itulah bagaimana bermula. Dan kita bertemulah titik pertemuan tadi. Macam mana soalan bagaimana tuala wanita tu boleh sampai asalnya ke Sabah apabila ada permintaan untuk Puan buat macam CSR lah di kampung. Kampung apa tu kalau ingat mula-mula tu? Di Nabawan. Dia asrama bawah titin di Nabawan, Keningau, Sabah. Okey. So Puan bawa berapa lai tadi tu? Tak, maksudnya tak bawa, saya bagi post je. Kita post. Post. Okey. Kita tak boleh imagine kan. Tapi bila dah dapat gambar tu, nampak gambar cikgu dia kata macam happy semua, jadi saya kata macam apa sebenarnya berlaku kan. Tu yang kata curiosity tu buatkan saya pergi juga nak menyiasat lah version sendiri. Dan yang sedihnya, saya ingat dia ni buat alasan tak nak pergi sekolah, tak ada pad. Sebab macam kita masih ignore, kita ingat macam dia ni buat reka-reka. Dan baru saya tahu punya memang betul lah dia ni orang susah. Dan paling yang saya sebab, bukanlah nak kata grateful ke apa, sebab baru saya tahu some of them terpaksa yang dia nak pergi sekolah sebab sekolah tu heaven, dapat jumpa kawan-kawan. Bila logiknya ialah dia bukannya boleh duduk rumah main gadget, ada Netflix ke apa kan, memang tak lah. Jadi yang paling saya terkejut tu bila dia guna sabut kelapa sumbat dalam stokin jadikan pad. Ada. Jadi masa kebetulan ada sekali tu saya buat sharing dekat Maybank, Tuan Syed Azmi pun dia pun agree. Dia kata masa dekat Miri pun dia jumpa juga that incident, budak-budak cabut-cabut sabut kelapa. Ini tahun bila ni untuk buat 2012 masih lagi ada guna sabut kelapa. Jadi emang yang orang pedalaman lah. Jadi bila saya dapat tahu macam terkejut. Tapi okey, itu kejutan pertama. Kejutan kedua bila diorang dah miss 5-6 hari setiap kali datang bulan tak pergi sekolah. Sebab budak-budak ni kadang-kadang walaupun dia guna kain ke apa, dia lupa dia tu tengah datang bulan, aktif macam biasa. Jadi kadang-kadang bila school uniform dia kena stain kotoran, yelah budak-budak kan ketawa kan apa. So dia dah lah sememangnya low self esteem. Jadi ada yang terus tak nak pergi sekolah bila datang bulan, ataupun terus yang paling teruk tu drop out lah. Jadi bila drop out tu saya kata macam mana? Dia nak ke mana kalau umur 14-15 dah drop out? That's when saya relate balik dengan diri saya. Bila saya masuk belajar lepas habis saya pernah belajar kat Stanford ambil secretary. Lepas tu kononnya nak sambung diploma management, tapi tak habis sebab tak pandai lah, senang cerita kan. So drop out lah masa tu. Jadi saya kata kalau, tapi because saya orang bandar, kita ada cita-cita nak pergi overseas apa semua. Tapi budak-budak ni 5 bulan 6 bulan apa yang dia tahu. So saya kata macam tak boleh lah, maksudnya macam kena habis sekolah. Saya tak boleh imagine macam mana kehidupan umur 14-15 tak pergi sekolah ni kan. So Januari 2013 tu lah saya start campaign Girl Empowerment that we should saya encourage whoever beli untuk pet saya ni, a girl will be sponsored. Wah, masa tu macam terror je kan buat campaign. Lepas tu dan saya kata and we should give back the right to this girl to go to finish her education lah. Macam tu lah. Tapi tak sangka bila saya cerita kongsi pasal Sabah tu ramai so-called follow lah. Bukanlah masa tu saya influencer lagi, tapi ramai lah nak support. Tiba-tiba kata I want to buy but not for me but for the girls. Ramai macam tu. So tak sangka lah dari kat situ lah maksudnya macam mana
kita dah mula bergerak ke tempat lain. Pergi ke kampung asli, pergi ke kampung asnaf. Sebab terlebih orang kata orang order. Orang sponsor. Orang order untuk sponsor. Dia beli tapi untuk sponsor. Sebab itu, if I buy one, you give another one, right? Okay lah, I want to buy one set ke 2 set. Itulah style dia. Masa tu production buat kat mana? Masa tu sedihnya lepas kali ketiga cycle yang Bekas Banduan ni jahit, dia agaknya tak tahu apa tekanan dia, masuklah balik Kajang tu. Jadi dah tak ada tukar jahit. So tak macam mana nak jadi rezeki. Ada seorang pula kontak, dia kata kakak ipar dia buat menjahit, baru dapat kedai dengan Baitul Mal dekat Ulu Langat. So saya pun pergi, rupanya memang dia dapat bantuan Baitul Mal ke, dapat sewa free untuk 6 bulan. Dia dapat mesin jahit, dapat mesin jahit tepi, dan dia ada community 2-3 orang yang dia ajak. So saya kata memang dia pun tengah cari projek. So saya pun kira jahitlah pad aku ni kan. So somehow kita bagi community itulah. Itulah maksudnya daripada seorang kepada community wanita kat Ulu Langat tu. Masa tu dah pattern ke apa? Tak pernah pattern. Pattern bila saya dah kemudian daripada situ lah makin berkembang. Dan ini yang menarik ni. Daripada asalnya RM500, kemudian berkembang buat CSR program di Sabah, Kampung Wasi dan sebagainya apa semua. Kemudian bagaimana benda tu boleh sampai ke pengetahuan pihak antarabangsa. Ini kita nak tahu ni. Itu yang kita balik pada topik kita ni, daripada Banting ke White House ni. Macam mana benda tu pula boleh tersebar? Okey, sebab saya ni suka berjalan. Tak kisahlah orang kata nak cari pengalaman baru. Sebab selama ni bila saya bekerja dulu, kita nampak yang best-best saja sebab kita kerjakan di multinational, dapat berjalan sana sini apa semua kan. Tapi tak pernah kita ambil tahu orang yang orang kata di sebalik satu lagi kehidupan, maksudnya orang yang pedalaman. So saya memang bukan orang yang masuk kampung, masuk pergi uptown girl. Memang tak lah. Jadi benda tu totally new experience. Dah late 30s tu baru experience semua benda-benda tu. Dan kita rasa macam mungkin lah faktor umur jugalah baru macam nak bertukar kan. Jadi dia start seronok bila kita masuk ke perkampungan tu. So kalau ada peluang, saya pergilah yang dekat-dekat lah, dekat Kampung Asli, dekat Banting, kat Perak, yang mana yang kita within 2-3 hours drive tu kan. Dan dari situlah kita start buat aktiviti. Macam kalau ada extra yang pack yang tak habis sponsor tu, kita pergi bawa dan buatlah education punya session lah. Tapi setiap kali session saya notice kalau dengan perkampungan asli, mak-mak dia mesti join. Bila mak-mak dia join, mula-mula okey lah. Dah sekali 2 kali, lama dia kata, "Puan nasyid ajar anak-anak aja. Bila nak ajar kami?" Saya kata, "Nak ajar apa? Saya bukannya pengajar. Ajarlah macam puan buat bisnes," dia kata. So jadilah secara tak formalnya mengajar bodoh-bodoh je. Itu pun saya ajak kawan-kawan yang siapa nak volunteer, ramailah nak volunteer. Dan entah macam mana sampailah pengetahuan Presiden Majlis Belia Orang Asli, Clive Allen, dan macam mana saya pun tak ingat, tapi saya dapat bersama dengan IYC, International Youth Center dekat Ceras, dengan Dr. Maliki lah pengarah dia. So dia kata, "Puan, kita ada program ni, kalau boleh puan boleh buat untuk 5 hari belia wani seorang asli." Saya pun kata, ni macam best lah kan, first time dapat, jadi okey je. Tapi menggelabah lah sebab tak ada modul. So panggil kawan-kawan yang memang trainer, jomlah buat modul sama-sama untuk program 5 hari tu. Somehow successful lah, Alhamdulillah. So kita pun kata okey, untuk nampak kamu ni betul-betul berjaya, kita akan buat macam orang kata apa, final tu lah. Sebelum nak bagi sijil ni, kita kena pergi kampung, you kena buat presentation bagai. So kita pun pergi semua, diorang pun ikut, diorang pun dapatlah sijil apa semua. Jadi hasil dari perkongsian tu, tak macam mana dapatlah orang kata tarik perhatian AirAsia Foundation. AirAsia Foundation, okey. Tak macam mana kita dapatlah dana untuk buat program. Nak program yang sama macam orang asli tu, Belia Wanis tu, tapi untuk wanita luar bandar di Sabah. Ini program mengajar tu ke atau program pet? Itulah. Biasanya memang untuk menstrual haji. Tapi bila dah masuk wanita ni, tiba-tiba dapat idea pula. Sebab yang IYC bagi tajuk tu program pemerkasaan wanita orang asli. So bila Indonesia tu
tak apalah kita tukar program pemekasan ekonomi wanita luar bandar. Tukar pula. Okey. Tiba-tiba dia macam tiba-tiba je jadi untuk wanita. So dari situ bila buat program tu setahun, setiap 3 bulan kita ke Kota Belud lah di daerah Tambatuan. Kita buat program dengan 21 wanita, beli wanis lah, dan somehow agaknya alhamdulillah lah, Asia pun happy, kita pun di-featured lah dalam magazine 360 dia. Okey. Jadi itulah rasanya punca lah benda tu mendapat perhatian antarabangsa bila corporate com daripada Turkish Airlines kebetulan turun untuk melawat pejabat-pejabat Turkish Airlines di Asia, dan dia ambil dah Asia. Dari situ dia terbaca pasal program kita di Asia, dan dia berusaha dapat kontak saya, berjumpa. Dia kata dia suka apa dia buat. So dia temu duga lah kot, tanya apa yang saya buat apa semua. Kita katalah kita sebuah perusahaan sosial, buat produk macam ni, dan end up mengajar wanita apa semua. So dia kata dia suka konsep perusahaan sosial tu, boleh tak train wanita dia. So saya kata okey je. Dia kata nak train NGO dia, berapa apa dia kata ya je kan. Tapi dan kebetulan sebab kami ni pun antara perintis perusahaan sosial di Malaysia, jadi saya pun berpeluang lah membuat perkongsian kepada wanita-wanita, 43 wanita dari 33 negara di Amsterdam. Masa tu tajaan FedEx dan Vital Voices lah, sebuah NGO daripada US. So dari situ yang macam saya biasalah apa benda kita buat kita share je kan. Dan dari situ menguatkan lagi lah yang Turkish Airlines tu macam sesuai lah kita ambil dia ni kan. Sebab dia kata dengan saya sebenarnya dia ada 2-3 calon lagi. So saya pun macam malas mengharap. Tapi bila saya kongsi dengan dia, saya buat perkongsian dekat Amsterdam tu, dia kata okey lah, definite lah, memang nak kat engkau ni lah kan. Sekali saya kata okey lah, bila? Dia kata lagi 2 minggu. Kat mana kan, sebab nak plan Zanzibar. So saya pun terkejut lah. Tak pernah memang saya kebetulan tahun tu saya buat vision board, saya nak kalau boleh nak sampai ke Afrika, dan saya nak bercuti with purpose, bukan saja-saja kan. Jadi tiba-tiba macam baru bulan 5 aku renew aku punya vision board tu, bulan 7 dah sampai sampai ke Afrika. Puan pergi Amsterdam, pergi Afrika semua tu, masa tu Puan bawa tak pet tu? Tak. Oh, itu betul-betul memang untuk wanita. Wanita saja. Tiba-tiba dia jadi pemekasan ekonomi wanita. Dia macam tak tahu macam mana tiba-tiba je kan. Jadi bila Turkish Airlines dia nak kita train leader-leader women NGO supaya menukar model daripada NGO kepada perusahaan sosial, supaya mereka lebih sustain lah. Betul. Dan dari situlah tak macam mana saya pun start lah bercerita banyak pasal pemekasan wanita luar bandar ni. Dan kebetulan rupanya tahun yang sama, tapi daripada Februari 2019, Ivanka Trump memang tengah melancarkan dia punya Women Global Development and Prosperity Initiative, kempen global untuk memperkasa 50 juta wanita satu dunia. Dan dia mencari leader-leader dalam industri, orang kata yang dalam ekosistem tu lah. Agaknya kebetulan saya daripada satu bulan ke satu bulan bercerita banyak pasal tu, entah macam mana nama tu naik. Elok saya balik je Zanzibar, saya dihubungi oleh US Embassy, kata selected untuk program ke White House tu. Terpilih ke White House. Jadi kiranya maksudnya jadi tetamu negara, sebab program ni memang first time bawah White House. Cuma dia kerjasama dengan setiap embassy di negara masing-masing untuk membantu coordinate lah dengan yang jemput. Rupanya saya antara dia total 18, so antara 18 wanita daripada 18 buah negara yang dijemput ke White House. Berkongsi tak pengalaman buat program bagi pet apa semua ni? Tak banyak sangat sebab dia lebih fokus kepada pemekasan ekonomi wanita. Jadi because program tu dia memang untuk 5 tahun punya program, maksudnya 2019 sampai 2024. Dan dia nak tengoklah apa perancangan kita. Yang bestnya, dan dalam tu dalam 18 tu saya seorang je usahawan. Yang lain tu member of parliament, member Congress, mayor, semua ada. So saya kata mungkin rezeki lah kot kan, tak boleh nak kata apa. Apa yang dapat di White House tu? Ivanka bagi apa? Maksudnya kita saya ingat lagi. Hari pertama saya sampai Washington,
memang dia bagi kita the whole preview pasal politik in US. Bayangkan kita jet lag 8 pagi dah dia bercerita pasal dengar cerita dia pula. Pasal US kan. So layan je lah dia punya macam orang suruh bercerita pasal politik US. Barulah dia bawa macam jumpa dengan macam mayor, berkenalan. So semua memang cerita pasal politik US, pasal apa US buat. Tetapi sebenarnya agenda utama adalah dia nak macam mana exchange of knowledge, how kita handle about our women dekat country masing-masing. So bila dia tahu saya ni background HR, dan sebab dia pecahkan kita beberapa kumpulan, so kita pergi beberapa corporate company. Kita memang meeting dengan NGO, kita memang meeting dengan jabatan-jabatan yang berkaitan dengan wanita, dan juga corporate yang so-called dah ada polisi pasal wanita lah. So salah satu syarikat saya pergi tu, dia dengan bangganya dia katalah dia orang dah buat polisi bagi cuti bersalin 2 minggu. Saya kata sebab sebelum ni yang saya faham dekat US, dia tak ada maternity leave, dia sick leave. Sick leave. That's why kita baru saya tahu patutlah lepas 2-3 hari beranak dah balik kerja. Sebab dia macam sick leave. Dan dia baru macam nak buat polisi untuk bagi cuti lama pada wanita. So saya kata lah sebagai seorang HR, kita kat Malaysia macam ni. So dia pun macam wow, 3 bulan 2 bulan macam lama kan. Tapi kita share lah untuk exchange knowledge. Tapi saya pergi ke sana bukan 2-3 hari, kita pergi 3 minggu. Dia bawa kita ke 4 state. Daripada Washington kita pergi ke San Francisco. Daripada San Francisco pun sama juga, jabatan, NGO, corporate. Daripada San Francisco kita ke Kansas City. Kansas City last kali baru New York. Tapi kita memang di escort, kita naik limo sebab tetamu negara. Dan menariknya tidak berapa lama sebelum Queen Elizabeth mengembuskan nafasnya yang terakhir, Puan Anja sekali lagi terpilih untuk keluar negara, dan kali ini di London pula. Itu apa cerita tu? Macam mana Julai 2022 saya dihubungi oleh British High Comm. Mereka kata nak temu ramah saya lah. Saya kata boleh je, interview lah kan. Nak tanya pasal kerja-kerja saya buat berkaitan dengan menstrual hygiene. Tak sampai 2 minggu lepas tu baru dia call. Dia kata boleh datang office dia tak, sebab dia kata dia orang nak saya ingat dia nak interview, nak di religion. Rupanya memang dah definite dah saya punya recipient. Rupanya baru saya tahu ada award bernama Commonwealth Points of Light Award yang dimulakan oleh Queen Elizabeth sendiri, mendiang Queen Elizabeth. Dan tujuan Commonwealth Points of Light itu untuk memberi orang kata award kepada citizen of Commonwealth countries lah yang juga merupakan change makers. Tak kisahlah dia NGO ke, dia more kepada individual. Dan dia kata, puan tahu tak, sebenarnya Prime Minister Office dah detect dah nama puan ni dah final sejak Januari 2022. Punya susah kami nak tutup mulut ni, dia kata. Ya ke lama kan. Saya kata macam mana tahu sebenarnya. Saya pun macam pelik. Dia kata Google. So saya pun macam saya tak rasa benda tu pelik juga, sebab saya pun ditemui, kami lah kat syarikat kami ditemui oleh Manchester University UK pun through Google, dan dia cari saya through LinkedIn. Dan dia appoint Atina as dia punya global campaign partner untuk fight period poverty. Maksudnya daripada UK Manchester University pun appoint kami. Itu pun dia jumpa through LinkedIn. Anugerah apa yang dapat tu di UK tu? Commonwealth Points of Light Award tu lah. Yang mana memang setiap tahun dia akan cari siapa change maker yang layak diberikan award tu lah. Jadi bila dia kata Queen akan bercuti selama 2 bulan, Ogos dan September. So mungkin seremoni tu kita buat Oktober. Dan tiba-tiba 6 hari bulan ke 8 hari bulan September tu kan dia pass away. Saya kata alamak, tak jadilah kot kan. Seminggu lepas tu dia orang call, beritahu kita, puan, antara dokumen yang dibawa daripada Belmore ke Prime Minister Office tu, your cert dah kena sign. So saya kata macam happy lah, maksudnya ditandatangani oleh Queen. Maksudnya dokumen kan sempat. So saya kata sekurang-kurangnya mestilah dia pegang cert tu, mesti dia baca Aisyah Julia ke macam mana tapi dia mesti baca kan. So saya kata lah, happy lah. Cuma dia kata pasal dia orang kan berkabung apa semua. So kita akan buat seremoni di resident British High Commissioner lah. So terus dia buat dekat resident dia daripada di KL.
di KL. Kat Jalan Yutan. So dia buat jamuan kecil, dan baru kita keluar tu baru dia dah panggil semua wartawan dia bernama lah, segala semua. Ni dua anugerah tinggi ni, satu di White House, satu daripada Queen Elizabeth. Okey, now kita nak pergi balik tentang Tuala Wanita Serbaguna. Kita akan kembali selepas ini. Baik, kita kembali. Kalau tadi kita dengar bagaimana kerja-kerja sosial yang dilakukan oleh Puan Anja mendapat pengiktirafan di White House, Queen Elizabeth, apa semua. Baik, kita balik pada Tuala Wanita Guna Semula tadi. Okey. Okey Puan, bagaimana perkembangan bisnes Tuala Wanita tu Puan sekarang ni? Okey. Saya cerita sikit lah, maksudnya dia memanglah kita buat produk tu dah menang inovasi. Saya kata ini antara mungkin penyebab akan bisnes tu lagi membesar lah. Tapi apa yang saya sedar hari ni sebenarnya, award tak akan menjanjikan kita akan sukses dalam perniagaan. Dapat White House ke Queen Elizabeth ke bukan itu bonus. Sebenarnya bisnes tetap bisnes. Dia nak kena ada tahu macam mana model dia, strategi dia. Jadi first thing first, bila tak berapa laku lah dekat Malaysia ni, sebab saya pergi segala flea market yang ada, memang jual orang sekali lalu je. Tak dapat sambutan? Tak berapa. So saya kalau dekat social media duk cerita pasal environment pun orang peduli apa kan, environment dah lah produk kau mahal. Jadi saya pun 2010 saya cubalah buat jual secara online menggunakan eBay, Alibaba. Baru saya kat situ lah first saya jumpa customer. Maksudnya customer luar negara. Sebab masa tu tak pandai, kita jual dalam ringgit, convert je duit dia orang. So murah lah kan. Jadi antara customer saya dapat daripada Jerman, Australia, merata lah sebab eBay kan. Yang paling banyak daripada UK. Jadi bila ada macam orang kata rupanya memang ada permintaan daripada luar. So saya fokus lah dekat situ. So apa saya buat, saya create banyak page tapi relevan. Saya buat satu private Facebook, tapi saya join segala Facebook page seluruh dunia yang related to organic ke health semua, Jermannya ke apa ke, semua saya join. Nak tahu macam mana diorang jual produk kan. Jadi ini secret sauce ni first time saya share, sebab saya nak tengok macam mana diorang nak jual tu. Dan akhirnya 2014, masa tu saya dah memang nak give up. Sebab masa tu 2012 saya start aktif dengan NGO, jadi hilang fokus. So sebenarnya bahaya untuk usahawan hilang fokus. Jadi itu lesson yang kedua lah. Kedua, ketiga, ke-20 ke tak kisah. Dan masa saya hampir nak give up, nak tutup bisnes tu, betul lah orang kata tahun ketiga, 3 tahun pertama kan tahun mencabar. Jadi saya tengah frust tu, tengok kat internet, tiba-tiba nampak pula satu pasal ada event, CSR event dekat Paris. So saya kata bagus ni, sebab sejak saya experience Sabah kan ramai orang nak sponsor. Saya kata bagus kalau begini ni, pergi macam satu lubuk yang mana semua CSR manager worldwide semua ada situ. Dan saya tengok fee, alamak tak mampu. Sebab masa tu saya realise saya ada 2,000 je dalam account. Nak pergi sana nak kena 7-8 ribu. Lepas tu saya kata macam alah, tapi nak pergi macam
tak tahu kenapa berkeras juga nak pergi event tu bulan 6 2014, Jun 2014, masa sama. So saya macam menekat sangat. Jadi tak macam mana, saya kata ada kawan seorang tu dia buat travel agent. So cakap dengan dia nak pergi sini tapi sebenarnya tak ada duit. So tak macam mana, dia kata okay lah babe, I trust you, pergi kau bayar balik. So dia registerkan lah apa semua. Dan tapi saya, sebab kita tahu kita nak pergi Paris tu, buatlah study company mana yang jadi main speaker, company apa yang banyak sponsor, dan company apa yang French company yang ada di Malaysia, HQ di France lah. So saya study semua tu. So bila hari sampai tu, daripada 2,000 yang kita ada account tu, saya keluarkan duit jadi pecahkan 1,000, tukar exchange dapat 220 euro. So saya kata pergi Paris ni bukan untuk bercuti tapi untuk dapatkan deal. Sebab kawan saya kata kau udah-udahlah mimpi pasal CSR tu dengan corporate, baik kau fokus retail aja. Tapi saya kata ni last chance. Kalau fail memang I stop terus lah pasal nak work dengan corporate. Tapi so bila saya dah buat study pasal siapa yang nak start pergi, jadi bila sampai France tu, kita ada 2 hari sebelum event tu start. So saya start lah pergi those company yang saya dah shortlist dah tu. Nak jadi cerita, saya sampai satu building ni, kat entrance saya bertembung dengan orang yang saya nak jumpa. Okey, apa yang saya buat sebenarnya, sebelum saya bukan saja menghafal nama, jawatan, saya buat photographic memory. Sebab tak ada cara lain, desperate nak kena, manalah tahu tu jumpa orang tu kan, aku tak kenal, waste lah kan time kita. Jadi dia dekat lobby tu, jadi saya pun tegur dia. Saya masuk, tiba pertembungan dia, saya nampak dia nak keluar, saya nampak ada kereta datang, mungkin dia rush nak keluar, tapi saya tegur juga, Mr. Pilanko, good morning. So dia pun terkejut bila orang sebut nama dia. So saya kata, how can I help you? Tiba-tiba je dia kata. So dia kata, I'm Anja from Kuala Lumpur, and maybe you can help me to connect with your CSR director or com director. Jadi agaknya dia macam panik sebab muka dia, satu orang Perancis ni dia tak boleh tutup tu, tak boleh macam cover express muka dia, body language. Walaupun dia macam pelik, siapa orang Asia ni tegur dia pagi, lepas tu yelah pakai hijab semua kan. Tapi dia macam mana, dia panggil jugalah orang yang nak turun tu. Orang yang tu pun turun, dia pun minta excuse, dia pergi. So yang yang perempuan ni dia macam tak berapa suka lah kan, sebab kenapa lah bos aku panggil, lepas tu siapa ni tak ada appointment, macam bagus je kan. So dia kata well, since my boss dah panggil dia kan, group CEO yang panggil dia, so dia kata maybe we can sit, and dia pun dengan tunjuk badan dengan macam sibuk tengok jam semua, kalau 5 minit okey ke? Saya kata okey je. Tapi saya dah buat preparation, maksudnya saya dah ada saya punya 15 second pitch, 25 second pitch, 45 second pitch, 60 second dengan 5 minute presentation kalau perlu. Semua dah ada. Okay. Dah prepare. Jadi first thing first, saya cakap dengan dia, thank you for coming down meeting me. Just want to share with you, do you know that in Malaysia we have thousands of girls that miss 5 to 7 days of school due to poverty because they can't afford to buy sanitary pad. So itu je saya punya pitch. Saya rasa dalam 20 saat kan. Lepas tu dia pun terdiam. Dia kata, what was your name again? Anja. So dia kata, Anja, I was there. We are so poor that I can't afford to buy sanitary pad. Tiba-tiba mata dia berkaca-kaca. Saya pun macam, ni betul ke kan? Macam tak sangka. She's someone yang regional director of CSR untuk global. Tiba-tiba cerita lah, dia macam relate dengan kisah dia. So daripada yang sepatutnya 5 minit jadilah 1 jam. Terus dia nak tahu lah, dan Alhamdulillah 3 bulan lepas tu dia berjaya convince director dia apa semua. So first day 25,000 euro. Dapat 25,000 euro. Dia approve. Grant. No lah. Nak beli pack untuk sponsor pada girls. Itulah maksudnya 25,000 euro. Okay. Itulah kira first success stories lah. Tapi dekat France tu bukan syarikat dia lah. Maksudnya saya banyak juga pergi banyak syarikat French yang ada dekat Malaysia. So tapi itu paling besar punya deal lah. So maksudnya macam tak sia-sia lah, maksudnya kita dah cuba habis ikhtiar. So adalah rezeki kat situ. Lepas tu bawa banyak tu stok tu. Tak bawa stok pun. Benda tu untuk buat program kat Malaysia. Saya faham. Maksud untuk 25,000 euro tu 100 lebih ribu lah. 100,000 lebih nak beli pad untuk pad tu kena produce. Tapi dia tak adalah macam rush. Dia bagi okay bila nak buat tu apa semua. Dia bagi kita masa. Tapi
for me macam satu kemenangan lah, sebab orang kata last ikhtiar tu lah betul. menjadi. Lepas tu dengan duit sumbangan untuk beli pad tu diagih-agihkan. Betul-betul lah, dari situlah kebetulan event tu pun dihadiri oleh SME Corp, dan Kementerian Wanita pun ada. Masa tu saya berkenal dengan Datuk Rohani lah masa tu kebetulan sana. Jadi bila tak macam mana kawan-kawan ada tersebar, saya berjaya close yang dekat Paris tu. So menteri pun panggil, dan dia cakap lah, oh ini ke our pet lady apa semua. Dari situ barulah start saya close banyak company Malaysia. Dia dari satu cerita yang Paris tu jadilah modal untuk saya close banyak. Dari situlah baru hari ni kita memang banyak dengan American Express, dengan MDRT Foundation di US, banyaklah yang kita dah work together. So bila diorang sponsor tu untuk tu, then di mana dia agihkan? Kita yang dia bukan macam sponsor, kita sell CSR program. Jadi bila dia beri tu, kita dah beritahu kita ada beneficiary sekian. Kalau dia nak yang Sabah Sarawak, kos dia lain lah, sebab ada pengangkutan semua. Tapi kita sebenarnya kita ada banyak ada list of NGO yang kita tunggutan je bila kita beritahu. Macam untuk coming November ni, kita bekerjasama dengan Wanita Perak sebab kita akan sponsor 200 set di Kampar. So macam tu lah, maksudnya kita dah ada partner yang akan carikan penerima. Itu yang besar-besar lah. Ni untuk retail, untuk personal orang nak membeli ni macam mana? Kita memang ada dedicated online shop, website kita untuk orang beli. Apa nama website tu, Puan? AtinaEmpowers.com. Atina ATHENA Empowers.com. Alang-alang dah cerita tu nak tahu juga. Duk cerita dari tadi tu berapa harga dia? Berapa harga dia? Kita ada range daripada panty liner, day pad, night pad dengan long pad lah. Long overnight pad. So harga bermula daripada RM25 sampai RM40. Dan boleh dipakai selama kita memang kalau selalunya kita galakkan, kalau untuk remaja kita suruh beli Liberty Kit berharga dalam 250, memang cukup untuk satu cycle 3 ke 5 tahun. Tapi kita ada customer yang pakai 7-8 tahun. Cumanya customer kita dia bukan ada 7 keping, dia ada 30 keping, 40 keping. So lamalah dia tahan. Tapi kalau setakat 7 keping tu 3 ke 5 tahun lah. Jadi bila kita buat perkiraan, setiap seorang yang menerima tu, dia daripada form 1 sampai form 5 dia boleh guna. Dan hasil monitoring kita memang turun balik nak kena monitor, kau ni pakai lagi ke apa ke kan. Sebenarnya kita tahu kenapa dia orang pakai, sebab dia akan call kita, Puan, dia pergi cikgu bukan puan, budak-budak ni, dan kalau dia dah boleh WhatsApp semua kan, adik saya dah period lah. So maksudnya kita tahu dia bercerita budak orang nak lagi kampung yang sama. So bila kita buat yang setiap 1,500 penerima produk kita yang pakai continuously selama 5 tahun, sebenarnya kita dah remove 464,000 keping disposable pad to landfill. Itu setiap 1,500. Jadi dari situlah yang baru kita realise yang kita bukan sahaja support remaja dari segi education, create awareness, tapi memang sekali dengan environment. Sebab kita bila kita monitor tu baru kita tahu berapa yang kita dah selamatkan daripada membuang. Dan setiap seorang wanita di Malaysia membelanjakan 2 ke 300 setahun atas toilet wanita. So kita punya 250 dah cover dah sekali. So saya kata dengan dia orang, kamu simpan 5 tahun boleh simpan 1,000, boleh beli gelang emas. Sukalah. Puan, ni kata pasal toilet wanita ni, macam mana cara penjagaannya ataupun cara boleh share sikit cara guna tu? Toilet wanita guna semula ni memang dia buat fabric. Jadi macam-macam cara, orang kata bergantung kepada jenis fabric. Tetapi di Atina kita guna high premium fabric yang diperbuat daripada buluh. Buluh tu pula certified organic, dan fabric pula dibuat memang certified green factory yang memproduce fabric tu. Jadi bila kita guna fabric tu, dan kenapa kita memilih bambu? Satu, sebab sifat dia sendiri, bambu kuat menyerap. Sekehelai bambu sama dengan 5 helai cotton, dan dia lagi mudah dibersihkan. Jadi cara gunaan dia, sebab fabric tu premium, so kita dah ajar educate pengguna kita, guna hanya setitik macam shower gel ke, sabun mandi, gosok-gosok pelan-pelan, dia memang hilang, memang senang. So
benda pertama yang customer kita akan happy share dengan kita ialah senangnya cuci. Dia macam tu. Dia dah happy. Bila senang cuci tu dia lagi confident. Jadi memang masa mandi tu cuci tak perlu rendam, tak perlu berus, dia memang senang basuh dan sidai lah. Cuma kita tak galakkan guna pengering sebab fabric tu mahal. Nanti kadang rosak pula cepat kan. So sidai macam biasa. Dan kalau panty liner tu setengah hari dah kering dah boleh guna. Jadi senang je penggunaan dia. Dah kering simpan. So next bulan bila bulan depannya bila datang bulan guna balik. Okey, untuk masa terdekat ni di manakah agaknya untuk pengagihan pet wanita ni? Buat masa ni kita dalam perancangan 23 ke 29 November di Kampar. Di Kampar. Kita bekerjasama dengan Wanita Perak. Untuk diagihkan kepada 200 pelajar orang kata asnaf lah. Pelajar asnaf. Okey. Okey puan, mungkin kita dah sampai lah ke soalan terakhir ni. Diam tak diam 45 minit kita dah cover dah tu. Harapan puan lah tentang penggunaan pet yang sebegini di kalangan, sebab kita tahu nak ubah mindset bukan senang. Orang dah biasa pakai pet disposable ni, tiba-tiba nak tukar pula macam balik ke zaman dulu tok nenek kita tu bukan mudah. Betul. So macam mana puan? Okey, memang betul bukan mudah kita nak tukar mindset orang daripada throw away culture kepada reusable culture. Jadi kita memang kena banyak educate. Tak boleh paksa je, tak boleh cerita pasal elemen environment memang orang tak pergilah, tak jalan lah. Tapi kita dah tahu macam mana nak tackle pelajar dan kanak-kanak dengan tackle orang dewasa macam bayi-bayi saya ni dah. Selalu kalau orang bayi-bayi saya ni saya kata jangan belilah tuala wanita ni. Sebab memang mentaliti tu akan kata susah. Tapi pakai panty liner kita dulu. Dan memang terbukti 3 ke 6 bulan lepas pakai kita punya panty liner, bila dia dah tahu dah idea macam mana senang cuci, senang apa, dia automatically dia akan start beli. Untuk dia, mungkin dia akan beli 2-3 keping sebab dia pakai bila malam ataupun weekend kat rumah tak keluar sebab dia masih tak confident kalau pakai dekat luar, which is okay. Tapi kita educate dia, kau pakai je panty liner. Panty liner memang suka hari-hari biasa memang pakai, kebanyakan wanita memang pakai. Jadi kita galakkan lah. Kita kena educate aja. So bergantung kepada kita, tak akan paksa. Jadi, kalau dia kata ni pertama kali, saya kata memang jangan beli yang pet, pakai je panty liner. Kadang-kadang tu pasal kita tak nak tu lah, dia kata okey lah dia beli duit extra juga 2 keping pet nak cuba je. Jadi reverse psychology lah. Okey. Baik tuan-tuan dan puan-puan, itulah tadi 45 minit yang cukup panjang ni kan, daripada Puan Anja Julia Abu Bakar, seorang kita panggil usahawan sosial. Bukan saja melibatkan dia pada CSR, tapi juga boleh menjadikan ini satu perniagaan, peluang perniagaan kepada wanita di luar sana yang masih tercari-cari bisnes apa nak buat, takut sebab mungkin dah lewat katanya kan. Kata-kata terakhir daripada puan. Okey, pada yang di luar sana, terutama wanita yang mungkin usia macam saya, sebab saya pun mula lewat 38 tahun, pada saya adalah belajar dulu, mula berniaga secara kecil-kecilan, tengok mana yang kita lebih minat, dan kalau boleh carilah mentor. Katalah kita nak buka kedai makan tapi tak ada confident, cari mentor yang kedai makan. Kalau boleh jangan habiskan duit kepada coach-coach yang kata nak buka kedai makan. Kita cari orang yang memang pengamal, orang yang tahu macam mana ajak costing, beli macam mana, negotiate macam mana. Tetapi dah ada duit, pergilah cari coach tu semua. Kadang ada je blind spot. Kalau kita usahawan ni banyak blind spot. Kita ajar apa yang kita biasa buat, tetapi bila kita dah ada duit extra, baru ambil coach, baru dia boleh guide. Okay, buat macam ni. Sebab bukan semua usahawan ada business acumen yang baik. Saya sendiri pun tak ada. That's why saya cari partner yang pandai dari saya sebab dia uruskan business, saya fokus kepada community engagement saya. Jadi cari mentor, cuba daripada orang kata kecil-kecilan dulu. Baik, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih Puan Anja Julia. Sehingga kita bertemu lagi. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.